Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Boleh kami teruskan ke doktor? Dengar suara saya? Dengar doktor tapi putus-putus. Tapi bolehlah doktor. Boleh kami teruskan ke doktor? Boleh, boleh. Terima kasih doktor. Saya putus dengar suara. Biji selasih boleh dimakan, menjadi perisa sedap terperi. Selamat datang kami ucapkan, semoga webinar ini bertambah seri. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua yang bersama dengan saya pada pagi ini. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya dapat kita bersama-sama mengikuti program webinar pada pagi ini yang bertajuk You Are Not Alone, bunuh diri bukan penyelesaian. Awal bismillah membuka bicara. Marilah bersama-sama kita membaca surah Ummul Kitab Al-Fatihah bagi memberkati perjalanan program pada pagi ini. Seterusnya untuk kehidupan kita seharian. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga yang baik kita mulai, yang baik juga kita datangi, insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan ke atas kehadiran anda semua yang sudi untuk meluangkan masa dengan menyertai live kami pada pagi ini. Sebelum meneruskan bual bicara kita pada pagi ini, saya ingin mengajak anda semua untuk sama-sama berkongsi pautan live agar lebih ramai dapat bersama kita pada pagi ini, berkongsi ilmu, pandangan serta info-info menarik. Tidak lupa juga sila scan QR code yang tertera untuk pendaftaran anda semua. Jika terdapat soalan yang ingin anda ajukan, boleh tinggalkan di ruangan komen sepanjang webinar ini berlangsung. Tanpa melengahkan masa, saya Syed Azhar bin Syed Hashim selaku moderator anda untuk webinar pada pagi ini mengucapkan selamat datang, yang mana webinar ini membicarakan tentang kesedaran kesihatan mental bertajuk You Are Not Alone, bunuh diri bukan penyelesaian. Saban hari dilihat terbentang di dada-dada akbar melakukan kes-kes bunuh diri. Melihat statistik peningkatan jumlah kejadian bunuh diri, maka Pertubuhan Kesihatan Sedunia yang dikenali sebagai WHO telah memilih 10 September setiap tahun sebagai Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Tidak hanya di negara-negara luar, malah dapat dilihat trend atau tingkah laku bunuh diri ini telah menjadi satu trending di Malaysia kepada kalangan dewasa. Kajian Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO juga telah mendapati tingkah laku bunuh diri berada di kedudukan ke-10 yang menjadi penyebab utama kematian di dunia. Krisis emosi, kemurungan, tekanan perasaan, gangguan mental adalah faktor-faktor yang dikatakan sebagai penyumbang ke arah tingkah laku bunuh diri. Menteri Kesihatan YP Khairi Jamaluddin berkata, sumber data daripada PDRM mendapati bilangan kes bunuh diri yang dilaporkan adalah sebanyak 631 kes bagi tahun 2020 berbanding dengan 609 kes bagi tahun 2019, iaitu peningkatan sebanyak 2%. Menurut beliau, pelbagai faktor seperti isu psikososial dan persekitaran, isu kewangan, penyakit mental seperti kemurungan atau penyakit mental yang lain, kurang sokongan sosial dan penyalahgunaan substan adalah antara faktor-faktor penyumbang ke arah tingkah laku bunuh diri. Dan dengan berita-berita sensasi yang bertambang di dada-dada akbar berkaitan tingkah laku bunuh diri ini, kami pelajar PJJ UUM Ipoh dari Kumpulan 1 merasa terpanggil untuk mendiskusikan perihal ini. Jadi untuk mengupas isu yang cukup besar ini, saya tidak kesorangan. Kami bawakan secara istimewa kepada anda di mana bersama-sama kami dalam webinar ini iaitu panel yang akan mengupas dengan lebih isu hebat dalam isu hebat ini. Panel yang kami bawakan ini adalah merupakan seorang pakar sekretari Hospital Bahagian Ulu Kintah HBUK Perak iaitu Dr. Hasniah binti Husin. Selamat datang doktor. Apa khabar doktor? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih Syed Azhar. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa ni bersama-sama. Okey. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Melihat kepada jawatan yang doktor sandang kini iaitu pakar sekretari yang saya merasa amat teruja dan saya pasti doktor adalah seorang yang amat berpengalaman luas dan mempunyai ilmu pengetahuan yang begitu tinggi dalam hal-hal berkaitan dengan kesihatan mental. Bolehkah doktor terangkan serba sedikit latar belakang pendidikan doktor? Okey, terima kasih Syed. Saya Dr. Hasniah binti Husin. Saya sebenarnya bertugas di Hospital Bahagia Ulu Kintah lah sejak dari tahun 2021. Walau bagaimanapun, Hospital Bahagia ni adalah hospital yang ke-6 ke-7 yang saya dah berkhidmat lah. Saya memulakan karier sebagai pegawai perubatan dari tahun 2008 di Hospital Putrajaya dan saya pernah bekerja di Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh, di HUKM, di HKL pada tahun 2017-2019, di Hospital Selayang daripada tahun 2019 hingga 2021 lah. Dan sejak April tahun 2021 saya bermula bertugas di Hospital Bahagia Ulu Kintah lah. Jadi selepas saya tamat housemanship ni memang saya terus bertugas di Jabatan Sekretari dan saya melanjutkan pelajaran saya di dalam program master di HUKM dalam bidang sekretari lah, dan sekarang saya tengah menjalani program sub kepakaran komuniti dan rehabilitasi sekretari di Bahagia lah.
Jadi area expertise saya memang untuk kes-kes psikiatri. Dan saya trainer untuk cognitive behavior therapy juga dan untuk interpersonal psychotherapy jugalah. So saya rasa itu sajalah kot pengenalan tentang latar belakang akademik saya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih doktor. Dalam perasaan teruja yang masih dirasai ini, marilah kita teruskan lagi bual bicara kita. Pastinya banyak pengalaman yang doktor boleh kongsikan dengan kami sepanjang webinar ini dan saya pasti anda semua juga merasa teruja untuk terus berada dalam webinar ini. Tanpa membuang masa, soalan pertama yang ingin saya ajukan kepada doktor ialah apakah takrifan tentang bunuh diri dan cubaan bunuh diri? Boleh doktor ulaskan? Okey. Terima kasih Syed. Untuk maksud ataupun definisi bunuh diri, sebenarnya bunuh diri ni adalah satu perbuatan mencederakan diri lah kan, bunuh diri. So mencederakan diri dengan apa-apa cara lah sekalipun, sama ada dengan niat, tapi bunuh diri ni dia mesti ada niat lah, ya, dengan niat ingin mati. So perbuatan bunuh diri ni adalah mesti ada niat untuk mencederakan diri, dan biasanya kita ada 3 komponen lah dalam bunuh diri ni, idea ataupun fikiran, lepas tu tingkah laku, makna percubaan untuk mencederakan diri dan membunuh diri tu, dan akhirnya melakukan bunuh diri tu sendiri. Maknanya completed suicide lah kita panggil. Jadi apa beza bunuh diri dengan mencederakan diri? Perbuatan mencederakan diri ini hanya perbuatan sahaja mencederakan diri lah. Dan kebanyakan mereka yang kita panggil ni self-harm lah, adalah cara untuk menyelesaikan kesakitan ataupun tekanan fikiran dan perasaan lah. Jadi agak confusing jugalah kalau orang tanya bunuh diri, mencederakan diri. So bunuh diri ni basically dia ada niat, mencederakan diri ni mungkin dia ada niat. Kalau dia ada niat untuk bunuh diri, maksudnya dia bunuh diri lah. Tapi ada setengah orang dia mencederakan diri saja tapi tanpa niat untuk bunuh diri. Okay, faham ke? Faham. Okay. Itu saja doktor. Yes. Okey, semua padat kalau nak saya tambah lagi, kaitan antara mencederakan diri dan bunuh diri ni sangat kuat sebab pada mereka yang pernah mencederakan diri, ya, maknanya sejarah lepas orang tu pernah mencederakan diri, kita katakan ni sebagai main predictor ataupun peramal utama bagi kes bunuh diri ataupun cubaan bunuh diri ataupun cubaan mencederakan diri di masa akan datang. So maknanya pada mereka yang pernah mencederakan diri, risiko untuk mereka ulang semula di masa akan datang adalah sangat tinggi. So kalau ikutkan data lah daripada WHO tadi, saya ada sebut pasal data kan. Okay, kalau ikutkan data, kita data ni dia ikut pada sumber lah. Sumber rujukan yang kita gunakan data tu. So maknanya macam kalau macam saya sebut tadi, jumlah meningkat kan, jadi 300 lebih untuk tahun ni kan. Betul. Daripada Januari hingga Mac. So berbanding tahun 2020, dalam bulan yang sama, masa tu 112 kes sahaja. So itu kita panggil data daripada PDRM. Maknanya daripada Polis Diraja Malaysia yang diterbitkan di dalam surat khabar. So data yang dimaklumkan oleh PDRM tu hanyalah sebahagian daripada sumber lah. Sebab ada juga kes-kes kejadian completed suicide ataupun kematian yang disebabkan oleh bunuh diri yang bukan melalui data polis. So maksudnya dia daripada data hospital juga. So jadi data hospital daripada unit forensik, ya, bilik bedah mayat, ya, data-data tu kadang-kadang tak dicantumkan bersama. Tapi walau bagaimanapun kita punya tim WHO ada buat kolaborasi dengan KKM untuk data tahun 2019, ya. Gejala kes bunuh diri sebenarnya pada tahun 2019 adalah 1,800 kes.
1,823 kes lah to be exact. Ini tahun 2019. So di mana perempuan, kes perempuan yang bunuh diri yang meninggal dunia disebabkan bunuh diri adalah 358 kes. Lelaki adalah 1,466 kes. So basically ini data keseluruhan untuk Malaysia lah. 1,823 kes untuk tahun 2019. So kalau data PDRM, kita tak ada data yang untuk the whole 1 year kan. Dia hanya buat Januari hingga Mac saja. 336 kes untuk tahun 2021 berbanding 112 kes untuk tahun 2020 Januari Mac juga. Okey, dan PDRM juga dia ada buat data untuk yang setahun punya tau. Yang tu tadi 3 bulan kan? Betul. Okey, dan untuk setahun punya, according to PDRM ya, data dia 2019 dia kata ada 609 kes yang dilaporkan. 609 kes untuk tahun 2019, manakala tahun 2020 631 kes. Untuk setahun ya, untuk setahun. So jadi macam data yang you sebut tadi untuk 3 bulan sahaja. So 3 bulan sahaja dah mencecah 336 kes. Ya, Berbanding tahun yang sebelum, 2 tahun yang sebelum tu kebanyakan kes adalah 600 kes setahun. Itu yang berdasarkan PDRM. Kalau kita buat nisbah ataupun ratio di antara data yang kita dapat daripada WHO, 1,800 kes, maknanya 1/3 PDRM yang report lah. So 2/3 lagi dari hospital. So kalau untuk 3 bulan sahaja dah 300 kes, kalau kita anggarkan setahun, agak-agak tahun 2021 berapa kes, kita tak ada data tu lagi lah. Tapi kita boleh bayangkan lah, definitely lebih daripada 600 kes setahun. So kalau dah 3 bulan je 300 kes, kalau setahun agak-agak berapa kes? Kita nampak Nur Farah Ain ni daripada polis ya? Pejabat kastam? Polis tu. Polis. So doktor guna relatively data lah, data daripada WHO, data daripada PDRM ya. So maknanya mungkin kalau ikutkan lebih 2,000 kes lah, mungkin sudah mencecah ke 3,000 kes. Ini kemungkinan lah, postulation saja. Kita tak ada data tu lagi dan doktor hanya boleh meramalkan sajalah. Mungkin data yang sebenar adalah 3,000 ataupun mungkin lebih ataupun mungkin kurang. Sebab kita compare dengan data 2019 yang telah officially published by WHO dekat website dia lah. Okey, saya rasa tu pengenalan tentang bunuh diri, statistik kat dalam Malaysia lah. Okay. Maksudnya sungguh padat untuk info-info mukadimah yang disampaikan daripada doktor. Daripada takrifan yang telah doktor terangkan sebentar tadi, pada pendapat doktor lah, adakah perasaan ini bunuh diri ini adalah satu jenis penyakit mental atau ia berkaitan dengan perkara-perkara mistik? Boleh doktor jelaskan? Mistik ya, mistik atau misteri sebenarnya. Dan misteri lah. Saya kalau boleh benda-benda mistik ni saya tak adalah gemar untuk sebutkan, tapi memandangkan budaya, culture kita kan, bukan culture orang Melayu saja, yang orang Cina ke, India ke, ataupun dekat luar sana banyak perbezaan budaya dan banyak pelbagai kepercayaan. Jadi kepercayaan ni adalah suatu benda yang kita tak dapat nak elakkan dan orang kata public, orang kat luar sana mungkin boleh mengeluarkan apa-apa juga andaian lah berkenaan dengan gejala bunuh diri ni. Cuma saya boleh bercakap dari sudut dari side medical side lah, dari segi perubatan punya
pendapat lah. Jadi untuk mistik ke tak mistik ke, yang itu kita tak ada halangan untuk orang tu nak percaya. Nak percaya, percayalah. Penyakit buatan orang, kata kan, penyakit buatan orang, penyakit gangguan halus, penyakit gangguan jin, penyakit tak kuat semangat. Orang akan panggil macam-macam jenis penyakit. Tapi kalau dari segi pendapat perubatannya, memang penyakit mental ni adalah sesuatu benda yang halus yang orang tak nampak. So boleh jugalah kita panggil penyakit misteri ataupun penyakit halus lah, sebab orang tak nampak. Ya, secara physically nampak macam orang tu sihat, cukup sifat dan sebagainya kan. Tapi percayalah bahawa penyakit mental sebenarnya adalah sama seperti penyakit fizikal. So maksudnya sakitnya penyakit fizikal tu maknanya sakitnya patah tangan, sakitnya jantung sebab heart attack ataupun serangan jantung tu sama macam tu jugalah sakitnya penyakit mental tu. Cuma penyakit mental ni kita ada banyak lah jenis-jenis penyakit dia kan. Sama juga dengan penyakit medical ataupun penyakit tulang. So penyakit tulang pun ada macam-macam jenis penyakit tulang kan. Ada penyakit tulang yang jenis jangkitan kuman, ada penyakit tulang yang jenis kanser ya. Ada penyakit tulang yang disebabkan patah, ada yang kurang gel, ada yang terlebih urat putus ya. Macam-macam jenis penyakit lah. Jadi bawah penyakit mental pun di bawah penyakit mental pun ada macam-macam jenis penyakit. Anxiety ada, panic, depression, kemurungan, skizofrenia, bipolar, obsessive compulsive disorder dan berbagai-bagai lagi lah. Ada banyak-banyak jenis lah. Autism, ADHD, ya, kalau yang kanak-kanak, dementia, neurocognitive disorder ya. Ada macam-macam jenis penyakit ataupun substance use disorder, addiction. So ada banyak-banyak jenis penyakit lah. Jadi apa yang saya nak cuba sampaikan, macam mana halusnya penyakit mental tu, dia sentiasa berkaitan dengan perubahan hormon lah. So maknanya bila kita cakap perubahan hormon, mana nak nampak kan? So halus jugalah perubahan hormon. So, maksudnya macam bila berlaku sesuatu, ada perubahan hormon pada bahagian otak, dan bila berlaku perubahan hormon dalam bahagian otak ni, dia akan menyebabkan perubahan dari segi tingkah laku, dan akhirnya dia akan menyebabkan perubahan pada emosi juga. So basically kalau kita tengok, bila kita stres, ada 1-2 hormon yang akan keluar lah, akan dirembeskan. So hormon ni yang akan menyebabkan perubahan dari segi reseptor-reseptor otak kita untuk menerima hormon-hormon yang akan datang dan di masa akan datang. So jadi macam nak cakap mistik ataupun tidak, pembuktian dari segi saintifik tu banyaklah. So maksudnya memang berlaku bila kita stres, kortisol hormon akan tinggi. Kalau untuk kes-kes yang depression ataupun anxiety, dia terdapat kekurangan ataupun terlebih hormon serotonin, kekurangan hormon serotonin ya, noradrenaline. Kalau yang kes skizofrenia, bipolar ya, kekurangan hormon dopamin ya. Jadi ada perubahan-perubahan yang berlaku yang tak dapat dilihat dengan mata kasar lah. So makhluk halus jugalah tu ya, perubahan hormon tu. Jadi pendek kata, dari segi perubatan pun untuk psikiatri ya, cara kita merawat pesakit pun, kita tak halang pesakit ataupun waris untuk cuba rawatan alternatif, tapi dalam masa yang sama kena ikhtiar juga dari segi rawatan biological. Maksudnya kalau perlukan ubat-ubatan, memang perlulah biological, psikososial and then spiritual. So dari segi sudut agama ya, budaya masing-masing ya, kita tak halang nak pergi jumpa Tok Bomoh, nak jumpa ustaz, nak jumpa Sami, nak jumpa siapa-siapa pun boleh, tapi rawatan hospital kita tetap galakkan untuk hadir dan teruskan lah.
kita buat semua. Maknanya kalau kita nak menyelesaikan sesuatu masalah tu, kalau kita ada 5 cara, kita gunalah 5 cara. Why not? Kenapa nak terhad satu cara je? Oh, saya tak nak jumpa doktor, saya nak jumpa ustaz je. Saya nak minum air penawar saja. Saya tak nak jumpa yang lain-lain. Okay. So, itu adalah sebahagian ikhtiar lah. Jadi, untuk mencederakan diri sebenarnya, memang kita panggil ada self-harm ataupun suicidal mode ataupun kitaran. Tu sebab orang yang selalu mencederakan diri ni, dia akan lakukan lagi sekali. Sebab dia adalah berkaitan dengan satu kitaran lah. So kitaran di mana satu situasi yang mendesak, yang trigger lah, akan memberi impak pada fikiran orang tu. So fikiran dia macam, oh sekarang ni dalam keadaan yang stres. So macam mana nak kita hadapi stres ni? So fikiran mungkin fikir, oh adakah kita dengan mencederakan diri, so tingkah laku dia mencederakan diri. So dalam akhirnya, lepas dia cederakan diri tu, mungkin dia akan dapat relief ataupun rasa lega yang sementara, yang bersifat sementara. So emosi dia rasa lega pula lepas cederakan diri ni. So benda ni akan melekat di dalam fikiran, kotak fikiran, dan dia akan fikir benda ni akan, oh lain kali kalau aku stres, macam ni lah cara dia nak selesaikan masalah ni, dengan cederakan diri. So maknanya benda tu dia dah implemented ataupun dia dah ditanamkan dalam kotak fikiran yang lepas ni kalau ada masalah lagi, inilah caranya. Inilah caranya. So kadang-kadang bukan orang yang mengalami gejala ni, bukan mereka sendiri yang inginkan benda tu berlaku, tapi seolah-olah menjadi tanpa sedar ataupun autopilot. So macam brain tu dia dah proses macam tu je. Itu sebabnya kalau boleh kita tangani dari peringkat awal lah, sebab basically untuk bunuh diri ni bukanlah sesuatu tanda sebenarnya lagi. Kalau tanda tu dia ada tanda-tanda awal dia kan. So bunuh diri ni bukan petanda dah. Dia adalah gejala yang terakhir. Dia macam end product. Dia macam the final stage. Ya, gejala akhir untuk penyakit mental yang tidak dirawat dengan baik. So kaitan gejala bunuh diri dengan mental illness ya, WHO ada report lah orang yang meninggal dunia di kalangan mereka yang mempunyai penyakit mental ya, meninggal dunia disebabkan bunuh diri. Contohnya untuk skizofrenia lebih kurang 6 hingga 15% lah. Untuk bipolar 3 hingga 20%. Untuk kemurungan 2 hingga 15%. Ya, jadi maksudnya untuk mereka yang ada mental illness, risiko mereka untuk mencederakan diri ternyata lebih tinggi lah daripada risiko untuk general population mencederakan diri lah. Okay, saya rasa panjang dah tu. Terima kasih tentang penjelasan daripada doktor tadi. Okay, soalan seterusnya, pada pendapat doktor, apakah faktor penyebab atau faktor yang menyumbang ke arah seseorang itu berkeinginan untuk bunuh diri? Boleh doktor ulaskan? Faktor. Faktor, yes. So untuk faktor ni, macam saya cakap tadi, rawatan pun kita guna pelbagai cara kan. Bio, psycho, social kan, and spiritual. So jadi untuk faktor pun, saya juga suka sentuh faktor tu dari segi bio, psycho, social, and spiritual. So maknanya ada biological element, itu kita panggil multifactorial lah. Ada pelbagai faktor. So kita tak akan salahkan faktor biological semata-mata. Maksudnya biological ni something yang perubahan hormon, genetic predisposition, maknanya ada sejarah keluarga yang ada penyakit mental. So risiko untuk anak, cucu, nenek, anak mak saudara, anak saudara untuk mendapat penyakit tu tetap ada sebab memang ada kajian beberapa genetik yang dikenal pasti boleh meningkatkan risiko seseorang tu mengalami mental illness lah.
penyakit mental. So itu dari segi faktor biological lah. So jadi macam faktor biological ni adalah sesuatu yang mana kita nak boleh ubahkan kalau dah ada genetik. Kalau dah ada genetik mak saudara kita ada penyakit mental, kita sesuatu benda dalam darah yang kita tak boleh nak kontrol. Betul tak? So ni kita panggil sebagai faktor yang predispose lah. Tapi walau bagaimanapun, walaupun kita ada sejarah keluarga yang berisiko tinggi untuk penyakit mental, tapi tak semestinya 100% kita akan dapat penyakit mental tu. Dia ada peratusan-peratusan dia lah. Dan dia hanyalah salah satu faktor saja. Sebab ada banyak faktor lain seperti faktor pencetus. Maksudnya pengalaman trauma ketika kecil, ya. Macam mana cara dibesarkan, ada history of bully, abuse, sexual abuse, physical abuse ataupun ditinggalkan maknanya keperluan semasa kecil tak dipenuhi dengan betul, ya, parenting style, ya. Ataupun belajar, kadang-kadang anak-anak dia belajar cara mengatasi masalah tu dari segi social modelling daripada keluarga. Macam mana nak selesaikan masalah ni? Oh, cara dia nak selesaikan masalah ni kena marah-marah, kena pukul-pukul baru dapat selesaikan masalah. So benda tu pun akan mempengaruhi seseorang tu secara jangka masa panjangnya, sebab fikiran otak kita, ya, dia akan dia punya kematangan tu, maknanya tempoh usia 18 tahun ke atas ni, ya, satu dari lahir sampai 18 tahun ni adalah orang kata waktu kritikal lah sebenarnya untuk perkembangan seorang anak tu. Jadi macam that's why untuk anak-anak, ya, untuk ibu bapa lah sebenarnya, untuk ibu bapa untuk mempunyai anak, ilmu untuk mendidik anak, cara didikan anak tu, macam kita kena betul-betul bersedia. Kita perlu orang kata melengkapkan diri kita dengan cara yang macam, that's why family planning pun adalah faktor yang sangat penting. Kadang-kadang kita rasa macam kita mampu untuk ada anak banyak, so why not kita ada anak banyak. Tapi ada anak banyak tapi kita tak dapat nak fokus untuk pendidikan anak tu pun satu masalah jugalah. Sebab benda ni multifaktorial. Jadi itu adalah salah satu faktor lah. Faktor yang lain yang macam saya sebut tadi, psychosocial. Psychosocial ni maknanya social support dia, family dia, persekitaran dia, macam mana pendidikan dia, teman-teman dia, kawan-kawan dia. So benda tu akan berinteraksi lah. Jadi kalau seseorang tu dah ada sejarah keluarga yang berkecenderungan untuk dapat penyakit mental, tapi alhamdulillah dia dibesarkan dalam keluarga yang harmoni, dapat sokongan ibu bapa yang bagus, ya, didikan yang bagus, ya, persekitaran yang baik, tapi tiba-tiba dapat ambil dadah pula. So ambil dadah tu ataupun alkohol tu boleh mencetus. So risiko untuk mendapatkan penyakit mental tu ada banyak faktor lah. Jadi macam saya kata biological, psychosocial, and then last sekali spiritual lah, kepercayaan. Yang ada yang gunakan bagi alasan agama lemah, tak kuat agama, tak kuat mengaji, tak kuat solat. Sebenarnya bukan tak kuat solat, tak kuat mengaji sahaja yang menyebabkan benda tu. Kadang-kadang ada yang kuat mengaji, kuat solat pun nak dapat penyakit mental pun dia jadi juga. Jadi dia kena combination of factors. Ada setengah orang mungkin dia kuat agama, tapi dia ada faktor-faktor lain yang menyebabkan dia terjadi. Mungkin seseorang tu dia tak ada sejarah keluarga, tapi faktor-faktor lain yang menyebabkan dia mendapat penyakit mental tu. Jadi untuk risiko faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tu boleh terjadinya gejala bunuh diri tu ada pelbagai faktor lah. Cuma dari segi tanda-tanda awal yang kita boleh kesan, ya, yang boleh kita kesan untuk orang yang akan berisiko tinggi untuk mencederakan diri ni, kita kena sentiasa cakna lah. Maksudnya kita kena sentiasa perhatikan.
perubahan tingkah laku. So maknanya kawan-kawan kita, ahli keluarga kita boleh perasan kalau macam kawan kita berubah air muka dia kan, nampak sedih. Aktiviti yang dia selalu minat buat tu dia dah tak minat buat. Contohnya ajak pergi makan dah tak berminat, nak berjumpa, nak bermain, beriadah, nak ajak pergi shopping ataupun keluar makan dah tak berminat. Nak pergi tengok movie ke, pergi kenduri kahwin pun dia dah tak mengelak, tak nak jumpa. Mungkin dari segi makan, minum dia pun dah berubah. Daripada dulu suka makan, sekarang dah tak suka makan dah. Macam kita akan nampak lah tanda-tanda awal ni. Lepas tu kadang-kadang mungkin kalau ikutkan Biodyne model by Cummings and Cummings 2012 ya. Untuk orang yang mencederakan diri ni, dia ada beberapa stage lah. Ada 3 stage. Stage pertama biasanya dia hanya ada idea saja, tapi dia takut lagi, rasa takkan buat lagi sebab dia takut mati. Stage kedua ni biasanya dia dah merancang, kadang-kadang dia dah beritahu dah orang yang dia rasa macam dia tak nak hidup lama dah lah, dia rasa dah tak larat dah nak teruskan kehidupan. Dia mungkin memberitahu secara langsung ataupun tidak langsung. And then biasanya kalau stage 2 ni kita dapat bantu ataupun stage 1 tu kita dapat bantu orang-orang macam ni, biasanya kita akan dapat elakkan lah gejala orang tu akhirnya mencederakan diri. Stage 3 ni akhirnya mereka dah ada satu keberanian untuk mencederakan diri ataupun membunuh diri itu sendiri. Dan bila dah masuk stage 3 ni biasanya yang tu yang saya cakap sebagai end product lah, yang terakhir lah. Jadi kita kena perasan lah ya. Antara kata-kata dia mungkin dia akan cakap dah bosan lah, saya rasa keluarga saya akan lebih baik kalau tanpa saya. Kalau saya mati pun tak ada siapa peduli. Lebih baik saya pergi daripada dunia ni. Saya rasa saya dah tak boleh tahan dah. Okey lah, tak apalah. Lepas ni awak tak perlu risau dah pasal saya. Lepas ni, saya rasa saya dah cukup hidup. So, inilah tanda-tanda dia. Ya. Perubahan tingkah laku, dia dah rasa hilang harapan, dah rasa bosan, rasa macam dia membebankan dan akhirnya dia menyatakan keinginan secara langsung atau tidak langsung. Saya cukup yang saya boleh katakan untuk soalan kami. Terima kasih doktor. Cukup padat pada penjelasan daripada doktor sebentar tadi. Jelas membuktikan bahawa kesedaran kesihatan mental tidak boleh dipandang remeh dan perlu diberi perhatian kerana diberi tekanan yang dihadapi oleh menyebabkan menjadi kecelaruan mental dan akan menyumbang ke arah tingkah laku bunuh diri. Okey, sebelum kita teruskan, suka cerita saya ingatkan kepada anda semua supaya scan QR code sebagai bukti pendaftaran penyertaan anda dan lengkapkan maklumat untuk memudahkan penghantaran sijil anda melalui email. Okey, doktor, kita take 5 dulu boleh? Cuma ada tersambung selepas ini. Alright, terima kasih doktor.
Assalamualaikum. Saya nak minta kerjasama semua kalau boleh tekan link yang ada di chat tu sebab kami ada masalah berkaitan dengan Webex ni. Terima kasih.
doktor nak pakai sebab doktor nak masuk dah tu. Akak dah bagi link dekat apa tu, dekat doktor dah. Betul. Dia dah masuk tu. Saya follow Teruskan. Stigma masyarakat begitu memandang keji terhadap pelakon bunuh diri. Membunuh diri walau apapun alasannya adalah perbuatan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seolah-olah kita sebagai manusia di muka bumi ini menentang takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru ia akan diharamkan daripada memasuki syurga. Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada seorang lelaki di antara umat sebelum kalian menderita luka parah. Namun, dia tidak sabar lalu dia mengambil pisau, kemudian mengelar tangannya yang mengakibatkan darah mengalir tidak berhenti hingga dia mati. Lalu Allah berfirman, hambaku mendahuluiku dengan membunuh dirinya, maka aku haramkannya baginya syurga. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jelas dibuktikan bahawa tingkah laku bunuh diri ini bukan sahaja dikeji oleh masyarakat, namun ia turut tidak diterima dalam agama Islam maupun agama-agama yang lain. Dalam perbuatan ini sudah pasti ada impaknya yang tersendiri. Oleh itu, pada pandangan doktor, apakah kesan melakukan bunuh diri ini terhadap diri sendiri, keluarga, rakan-rakan dan masyarakat? Boleh doktor uraskan? Terima kasih Syed. Okay. So saya tertarik dengan bagaimana kita mengaitkan agama dalam menangani gejala bunuh diri ni, di mana pegangan agama sebenarnya boleh menjadi satu faktor lah, kita panggil protective factor. Ada faktor pelindung seseorang daripada mencederakan diri ataupun membunuh diri. Sebab macam dalam Islam kan, dalam agama kita menghalang umat kita, semua penganut agama Islam untuk tidak membunuh dirilah. Sebab macam mana susah pun kehidupan kita kena berikhtiar dengan cara yang lain. Dan bunuh diri ni bukanlah satu penyelesaian lah untuk menyelesaikan masalah tu. Jadi pegangan agama sebenarnya boleh memainkan peranan yang sangat penting untuk melindungi seseorang daripada mencederakan diri. Jadi dari segi faktor perubatan lah kan, bila tadi kan kita bercakap tentang risiko. So sebenarnya lebih baik sekarang ni apa yang kita cuba approach ataupun kita cuba dekati mereka yang mencederakan diri ni adalah untuk kena pasti kekuatan masing-masing, personal strength. Maksudnya bila orang yang mengalami gejala mencederakan diri ataupun gejala penyakit mental kan, mereka rasa macam diri mereka ni sangat teruk, sangat tak berguna, sangat semuanya negatif lah tentang diri mereka. So dari segi terapi kita bersama, sesi kita bersama sakit, biasanya kita akan ajak sakit ataupun klien kita untuk kena pasti juga faktor-faktor ataupun kekuatan diri mereka. Dalam kehidupan kita kan, mesti ada sesuatu yang positif dalam kita. So kita cuba imbau balik kenangan positif ataupun aktiviti-aktiviti yang positif, ataupun kekuatan kita, kelebihan kita, instead of kita fokus kepada kekurangan kita, kelemahan kita, kekecewaan kita. Tapi dalam cerita kita ni, dalam setiap orang mesti ada cerita yang bagus, ada bahagian yang positif. Cuba kita fokus yang itu, alih fokus kita ke arah yang positif pada seseorang tu. So jangan kita pandang, cerita-cerita lama, kenang-kenangan yang menyebabkan tekanan perasaan yang lebih mendalam kan. Jadi kita akan ajak mereka untuk kenal pasti kekuatan masing-masing lah, supaya tak terasa macam daripada tak berguna 100%, sebenarnya ada
kebaikan kamu dalam kehidupan ni kan. Kegunaan kamu rasa kamu ni tak berguna pada ibu bapa kamu. Tapi siapa yang basuh baju mak ayah kamu setiap hari? Tapi siapa yang sidai baju? Siapa yang basuh pinggan? So walaupun sekecil-kecil aktiviti yang mereka lakukan, kadang-kadang diorang suka buang benda-benda tu daripada ingatan, kamus ingatan mereka yang macam seolah-olah mereka ni tak ada langsung kebaikan dalam kehidupan ni. Jadi pendek kata, sekiranya kita dapat kawan ataupun kenalan ataupun siapa-siapa yang berhampiran dengan kita yang mengalami gejala macam ni, cuba kenang balik, cuba bantu mereka ya, instead of kita jauhkan diri daripada mereka seolah-olah mereka ni boleh menyebabkan kita pun jadi negatif. Jadi orang kata lebih macam kita takut lah, macam kalau kita kawan dengan orang yang suka berfikiran negatif ni, nanti lama-lama kita pun negatif juga. Sepatutnya kita jangan jauhi mereka, kita jangan pulaukan mereka. Sebab kadang-kadang kita rasa macam rimas, kita rasa menyampah, kau ni sikit-sikit je sentap, sikit-sikit je emosi, sikit-sikit je nak koyak. Macam setengah orang dia akan pulaukan, dia akan orang kata tak naklah kawan dengan dia ni, tak naklah ambil pot. Padahal kawan tu dah cry for help, dah tunjukkan dah. Tapi kenapa dia tunjuk kat kita? Mesti ada sesuatu pada kita yang menyebabkan dia rasa selesa untuk cakap benda tu. Tapi bila kita jadi penerima tu, kita pula terus pasang barrier, pasang sepadan, tak nak tolong. Jadi kita tak boleh orang kata melakukan sedemikian lah. Bila orang dah minta tolong, kita jadi first responder, kita kena menjawabnya. Mungkin kalau dari segi fatwa agama, dalam ke akhirat nanti kita pun turut akan ditanya, kenapa si fulan ni dah seek for help, dah cakap macam ni pada kamu abaikan, kamu pulaukan dia, kamu pandang rendah pada dia. So kita pun kena menjawab juga kan. Jadi saya rasa faktor agama ni sangat penting untuk semua pihak, sama ada pendengar ataupun orang yang mengalami gejala penyakit mental dan kemurungan ataupun gejala mencederakan diri ini. Okey, bercakap pasal faktor lah, apa tadi, komplikasi gejala bunuh diri ni, terutamanya pada diri sendirilah. Pada diri sendiri, yang paling penting pada diri sendiri tu, kalau kita dah pernah mencederakan diri, seperti yang saya cakap tadi, dia akan menyebabkan dia akan mencederakan diri lagi. So, dan dia akan menyebabkan perubahan pada bahan kimia pada otak dia sendiri juga. Dan dia akan menyebabkan dalam satu lingkaran automatik dalam otak tu yang macam mencederakan diri ni adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah. So komplikasinya pada diri sendiri tu sangat besar lah. Dan akhirnya kelamaan ni mereka akan mengalami penyakit mental yang orang kata yang memerlukan rawatan seumur hidup lah. Dan kadang-kadang bukan itu saja, mereka juga yang bergejala mencederakan diri ni akhirnya akan mendapat penyakit fizikal yang lain. Contohnya, kalau dia mencederakan diri dengan menghidu gas karbon monoksida ya, bakar arang ya, dan dia akan merosakkan paru-paru dia. Bukan itu saja, cubaan minum racun ya, dia akan menyebabkan kecederaan pada saluran pemakanan. So akan menyebabkan chronic ulcer ya? Dan mereka yang senang stres ni, dia akan menyebabkan tekanan darah tinggi, pengabalan gula, kecenderungan untuk mendapatkan kencing manis ya, tinggi. So jadi dia akan memberi komplikasi kepada diri sendiri tu lebih banyak sebenarnya berbanding komplikasi kepada orang lain.
Jadi saya bukan nak mengatakan bahawa gejala bunuh diri ni hanya melibatkan diri sendiri saja ataupun pesakit itu saja, tapi dia akan menyebabkan impak pada persekitaran, pada perhubungan kekeluargaan. Keluarga pun mungkin akan rasa lebih kecewa dengan keadaan yang berlaku dan mungkin ada ahli keluarga juga yang turut murung dia memikirkan anak yang suka mencederakan diri ni kan. Jadi keluarga pun turut murung ataupun pasangan pun turut affected lah, turut terlibat sama. Mungkin boleh menyebabkan perhubungan tu semakin teruk, ya. Ataupun kalau kawan tu seorang yang dah berkerjaya ataupun masih belajar, akan menyebabkan hilang pekerjaan ataupun hilang peluang untuk menghabiskan ijazah ataupun master ataupun PhD yang sedang dilakukan. Ya. Jadi komplikasi tu memang akan tetap ada lah. Jadi that's why kita kadang-kadang mereka yang dalam keadaan krisis, yang bergejala ataupun berkecenderungan tinggi untuk mencederakan diri ni, mereka tak nampak semua komplikasi yang long term ni. Sebab masa tu diorang, pemikiran diorang terhad, rasa macam itu saja, tak ada jalan lain dah. Jadi kadang-kadang nak menyedarkan benda-benda ni memang kena banyak buat self-reflection. Bila dah tenang, baru boleh fikir dengan baik. So basically, untuk mereka yang mengalami gejala mencederakan diri ni memang kena ada strategi lah. Macam mana strategi dia? First, jangan sampai dah ada perasaan bunuh diri tu datang ataupun mencederakan diri tu datang. Sebab macam saya cakap tadi, bunuh diri ni adalah end product, adalah stage yang terakhir. So maksudnya initial stage ada tanda-tanda awal dia dulu. Maknanya penyakit dia tu takkan terus datang, terus nak bunuh diri. Mesti ada tanda-tanda awal. So, kenali tanda-tanda awal. Ada setengah orang tanda-tanda awal dia macam tadilah, start menyendiri, start malam tak boleh tidur, start tak ada selera makan, dah rasa macam senang nangis. Kita dah kenal diri kita. Kita lebih kenal siapa diri kita. So, apa tanda-tanda kita? So, setiap pesakit tu dia memang punya tanda-tanda yang berbeza lah, tanda-tanda awal yang berbeza. So bila dah ada tanda-tanda awal ni, cepat-cepat selesaikan masalah yang tanda-tanda awal ni. Kalau susah tidur, dapatkan maklumat macam mana cara nak dapatkan tidur yang nyenyak waktu malam. Ataupun kalau dah cuba kan, masih tak boleh tidur, dapatkan bantuan daripada doktor ataupun daripada kaunselor, tips-tips macam mana nak dapatkan tidur yang nyenyak. Kalau dah rasa macam tak seronok kan, kenapa kita rasa dah tak seronok ni? Berjumpa kawan, cerita pasal kenapa dah tak rasa seronok ni. Hubungi kawan, hubungi teman rapat ataupun keluarga. And then dalam masa yang sama, kadang-kadang mereka ni tak ada tanda-tanda awal pun, macam ada sesuatu masalah yang berlaku yang menyebabkan dapat tanda-tanda awal tadi itulah. Rupanya ada masalah kat tempat kerja, rupanya ada masalah keluarga ataupun masalah hubungan. So bila ada masalah, belajar cara macam mana nak tangani masalah tu. Maksudnya bukan, dia ada tips-tips dia lah. Kalau masalah yang berkaitan dengan pelajaran ataupun tempat kerja, cara dia mungkin berbeza berbanding dengan masalah yang melibatkan perhubungan. So tips-tips dia nak cerita macam mana nak mengatasi masalah perhubungan, kena ambil lecture lain lah pula kan. Tapi basically kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan apa jua lah, doktor nak kongsikan satu tips lah. Mungkin orang lain pernah cerita tips ni. Kita gunakan konsep ideal lah. I is to identify, D untuk describe, D tu define ataupun describe lah, E explore, A action, and then L look back, ideal concept. So identify apa masalah yang kita hadapi sekarang ni. Contohnya masalah assignment tak dapat nak diselesaikan. Contohlah
Sekejap ya. Mau apa? Mana kelas? Kelas. Nak kelas. Okay. So kat mana kita tadi identify masalah dia. Contohnya macam assignment kita yang banyak nak buat kan. So kita pecahkan assignment ni bahagian mana yang kita tak siapkan lagi. Bahagian introduction ke, bahagian metodologi ke, bahagian result ke, ataupun bahagian discussion. So bila kita dah identify okay bahagian mana, and then kita kena senaraikan lah. Okay, untuk selesaikan masalah ni kita kena buat apa. So apa pilihan yang kita ada? Nombor satu, mungkin bahagian ni kita kena perlukan pembacaan. Okey, baca buku apa tapi tak tahu buku apa. Ataupun bahan rujukan apa yang perlu dilakukan untuk selesaikan bahagian assignment yang kita nak lakukan ni. So apa pilihan yang ada? Nombor satu, mungkin kalau dia jenis segan, dia akan Google je. Buka YouTube, belajar sendiri. Nombor dua, dia mungkin dia rasa macam tak nak lah, aku tak ada masa lah nak Google, nak baca buku from skin to skin kan. Cara yang paling shortcut adalah buat discussion, study group dengan kawan-kawan. Okay, so yang tu dia cara kedua. Cara ketiga, paling senang kita tanya lecturer je, supervisor kan dah ada. So, supervisor. So ada kalanya kita dah senaraikan, okay ini step-step dia, cara dia nak selesaikan masalah tu. Lepas tu mungkin setiap step tu dia ada kebaikan dan keburukan dia lah. Kalau macam Google, kebaikan dia cepat lah. Keburukan dia mungkin maklumat dalam Google tu pun salah. Okay, kalau nak cara yang kedua tadi, you kata you nak baca melalui buku. So keburukan dia masa pula tak cukup. Kadang tak larat, tak sempat. Dia nak pergi cari buku dekat library tu tak sempat. Okay. So yang ketiga, nak jumpa lecturer. Keburukan dia mungkin masa lecturer tu pun tak sama dengan kita. Ataupun kita pun rasa macam segan, takut nanti lecturer pandang zero dan sebagainya. So kita explore apa option yang ada. Last kali kita action. So maksudnya tak apalah, kita cuba dulu cara pertama. Buat dulu cara pertama. Lepas tu tengok balik, look back. Cara yang kita buat tu, bantu tak? Selesai tak masalah tadi? Masih tak bantu. So at least kita ada option kedua. So kita cuba pula option yang kedua. So action lagi yang kali kedua punya option. And then look back, bantu tak? So macam itulah kehidupan. So setiap hari adalah lembaran baru untuk belajar benda baru. Mungkin kita tak tahu, orang lain dah tahu. So kita explore, kita tanya dengan kawan. Kawan kata, ni masalah ni senang je nak diselesaikan. Kawan pun bagi idea. Bukan bermakna kita ni teruk ataupun kata tak pandai. Tapi ada masanya ada sesuatu yang kita tahu lebih daripada orang lain dan ada orang lain yang lebih tahu lebih daripada kita tahu. Jadi bila kita berkomunikasi, berbual untuk selesaikan masalah yang kita hadapi itu adalah salah satu cara lah untuk selesaikan masalah. Okey Syed, menjawab ke soalan semua? Jawab doktor, dah jawab. Terima kasih doktor atas penjelasan doktor tadi. Alhamdulillah dengan sesi soal jawab itu tadi maka berakhirlah sudah webinar kita pada pagi ini. Sebelum melabuhkan tirai, saya mohon kemaafan korang-korang masalah teknikal yang berlaku. Majlis sekali lagi mengucapkan juga terima kasih kepada panel dia pada pagi ini iaitu Dr. Hasniah binti Husin, pakar sekretari HBU UK yang sanggup kongsi ilmu pada pagi ini serta semua penonton yang setia sehingga ke hujung bicara. Semoga kongsian dan input pada pagi ini memberi kefahaman yang baik kepada kita semua. Jutaan terima kasih juga ingin kami ucapkan kepada pensyarah hospital, pengarah hospital bahagian Ulu Kintar Datuk Nur Hayati binti Nordin. Selain itu, pengarah PES UUM Prof. Madya Dr. Muhammad Ainuddin Iskandar Ali Abdullah, dan tidak lupa juga kepada pensyarah kami Dr. Ros Haimimi binti Faizal serta para penonton webinar ini. Kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak. Lantaran keterbatasan waktu, kini kita telah sampai ke hujung bual bicara.
Jutaan terima kasih juga kepada semua yang terlibat, sama ada secara langsung atau tidak langsung, dalam menjayakan webinar pada pagi ini. Bintang Barat terbitan petang, Bintang Timur terbitan pagi. Jika tidak melarat panjang, ada umur ketemu lagi. Dengan itu maka selesai sudah bola bicara kita pada pagi ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih Doktor. Sama. Terima kasih Syed. Doktor perlu bagi pantun ke untuk tutup? Boleh Doktor, boleh, tak ada masalah. Tak ada pantun. Saya tak pandai nak pantun. Okey. Cuma saya nak tanyalah, kita dalam web Webex ni ada 14 orang. So kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan ataupun nak berkongsi pengalaman, nak tanya pendapat, ya, Doktor boleh mungkin boleh bagi diorang masa 5 minit saya sebelum Boleh, betul-betul. Boleh Doktor. Ada siapa nak tanya soalan, bukan senang ya nak tanya. Boleh doktor, cumanya sebab sekarang ni kami ada masalah teknikal, cumanya mungkin kami takut terputus, jadinya boleh kami bagi link, satu link lagi, kemudian boleh tanya dekat dalam tu lah. Boleh doktor macam tu? Oh, okey. Sebab link tak stable ya. Link tak stable sebab kami masing-masing di tempat kerja. Jadinya ada masalah sikit lah dengan berkenaan dengan link ni. Boleh ke doktor minta maaf sangat-sangat? Kita 30 minit macam tu kah? Macam mana doktor? Dia ada time limit ke macam mana? Dia ada time limit dia bagi time limit. Sekejap dekat ni ada soalan ni daripada Nur Ain. Assalamualaikum doktor. Kalau kita macam geram sangat, tak boleh nak kontrol, tak bunuh diri, tak mati-mati. Jadi kalau rasa nak membunuh orang lain tu macam mana? Ni kita panggil yang ini saya tak tahulah kan secara detail latar belakang Nur Ain, tapi ini adalah salah satu petanda yang tidak baik lah kalau kita dah rasa macam kita nak cederakan diri dan kita rasa macam nak membunuh orang lain kan. So ini maksudnya pengawalan tekanan perasaan kita adalah berada dalam keadaan yang tidak baik lah. Jadi doktor harap sangat untuk Nur Ain cuba dapatkan pertolongan dengan dapatkan appointment lah dekat mana-mana klinik kesihatan yang berdekatan ya. Kalau Nur Ain berada dekat area, kita dekat semua hospital sebenarnya dah ada perkhidmatan psikiatri dekat seluruh Malaysia. Kita ada 52 hospital dengan psikiatris ya, dengan pakar psikiatri dan untuk 52 hospital lah. Tapi untuk satu Malaysia kita ada lebih kurang 1,000 klinik kesihatan. So walaupun klinik kesihatan tak ada pakar psikiatri, tapi kat klinik kesihatan kita boleh lakukan pemeriksaan kesihatan mental lah. Jadi dapatkan bantuan. Kadang-kadang kita sesuai dengan tema hari ni lah, you are not alone. Okey, jadi macam jangan rasa macam tak ada cara dah untuk kita selesaikan masalah ni. Sebab bila kita dalam keadaan krisis, kita rasa kalau kita tak boleh bunuh diri kita, kita bunuh orang lain. Tapi sebenarnya kita tanya balik diri kita, adakah dengan bunuh orang lain tu dapat menyelesaikan masalah kita ke ataupun menambahkan lagi masalah kita? Sebab ni apa akan jadi kalau kita betul-betul bunuh orang lain? So mungkin kes ni akan jadi kes polis, so kita akan ditahan. So kalau kita ditahan, sama pula nak uruskan anak-anak kita sekiranya ada anak lah. Ataupun macam mana pula nak uruskan ahli keluarga kita sekiranya kita ada keluarga yang bergantung harapan dengan kita. So jadi memang begitu tertekan sebab kita rasa macam benda tu macam adalah satu jalan yang mudah. Padahal jalan tu tak mudah sebenarnya. Untuk mencederakan diri ataupun membunuh orang lain sebenarnya tak mudah. Jadi doktor harap siapa-siapa yang mengalami gejala yang macam ni kan, dapatkanlah bantuan sebab bantuan tu ada. Dan sekiranya kalau macam ada setengah orang, dia hanya nak bercakap je, nak meluahkan perasaan geram, marah kan. Jadi kadang-kadang perasaan geram, marah ni tak ada siapa yang nak dengar. Dan orang yang nak mendengar tu pun tak nak dengar kan. Jadi macam kadang-kadang kita rasa macam dah tak ada siapa yang nak dengar kita. Jadi macam kita rasa macam kita keseorangan lah. Walhal sebenarnya kita banyak talian yang percuma lah untuk kita call. Contohnya Befrienders ya. Befrienders kalau ni dia boleh Google saja nombor dia call
Dan dia memang, apa orang kata, memang 24 hours. Sebab tak semua talian yang 24 hours lah. Jadi selain daripada Befrienders, ada banyak lain. Macam kalau untuk wanita, ada Women's Aid Organisation, ya, ada Persatuan Kaunseling Pekar, ada Ikatan Komuniti Selamat, ada Mental Health Foundation, Yayasan Kesihatan Mental ni dekat Ampang. Lepas tu ada Persatuan Kesihatan Remaja Malaysia, ada Mental Health Malaysia Mental Health Association, MMHA, ada MIASA, ya, MIASA, ada MiCare, Malaysia Mental Care Association, ada Persatuan Bantuan Kesihatan Mental Nyawa. So ada banyak sangat kumpulan-kumpulan sokongan persatuan-persatuan yang macam NGO ni lah yang boleh membantu. So jadi macam dapatkan bantuan, tak semua benda yang berbayar. Ya, kalau ke hospital lagilah, kalau klinik kesihatan kan RM1 je. Tapi kalau first timer dia free, tak silap saya, untuk warga negara. So harap tu dapat menyelesaikan masalah. Cuma bila kita menjawab soalan Nur Ain tadi, dan seterusnya mungkin kalau Dr. Sebat, bila kita dalam keadaan krisis macam tu, ada kalanya dengan melakukan teknik relaksasi boleh membantulah. Ya, maknanya daripada kita fokus kemarahan kita tu tadi, rasa macam nak cederakan diri semua tu kan. So kita fokus kepada untuk bertenang, iaitu dengan mengamalkan teknik pernafasan yang betul, iaitu macam buat meditasi lah. Ada setengah orang dia akan buat istighfar, astaghfirullahalazim. Macam tu kan, kalau dari segi agama Islam lah, suruh istighfar banyak-banyak, mengucap. Sebenarnya dia lebih kepada nak delaykan daripada pemikiran kita tadi nak mencederakan diri ataupun mencederakan orang lain, supaya kita fokus kepada fikiran kita, perbuatan kita kepada istighfar tadi. So kita kena fokus pada istighfar tadi. So fokus pada ayat istighfar tadi. So maksudnya istighfar tu, kalau macam orang lain dia akan cakap relax, chill. So tak kisahlah. Ada setengah orang dia suka kira 100 terbalik, 199. So sebab dia nak bagi masa. Sebab masa di tengah krisis tadi, hormon tadi memang tengah shoot, tengah memang mendadak naik. So bila tengah mendadak naik, masa itulah otak tengah dia akan proses trigger tu sebagai fight or flight or freeze. Macam sama ada kita nak lawan, maknanya kita pukul orang tu, ataupun kita freeze, kita kaku, ataupun kita lari. Macam sama macam tekanan emosi ni lah. Bila kita tertekan sangat, stres, hormon tu tinggi, mencanak naik, and then kita rasa macam kita nak mencederakan seseorang ataupun mencederakan diri sendiri sebagai respon kepada stres tadi. So sebelum kita mencederakan diri tu, that's why kita kena ambil masa untuk bertenang supaya hormon tadi tu slowly, bila kita buat teknik relaksasi, contohnya macam deep breathing teknik lah, bila kita buat relax kan, bila kita relax, sebenarnya ada sensori pada paru-paru tu, dia akan memberi signal kepada otak. So dia bila bagi dia signal pada otak yang cakap, paru-paru ni tengah relax lah, bernafas pun sekata perlahan. So dia akan bagi signal kat otak, cakap badan you tengah relax sekarang. So bila otak terima, otak akan kata, badan aku relax. So kortisol hormon, stres hormon tak payah keluar banyak, keluar sikit je, sebab badan you dah relax. So macam hormon tu akan slow down. Bila hormon you slow down, tenaga you rasa macam nak marah tadi, dia akan slowly turun balik. Faham ke? So relaksasi sangat penting. Kebanyakan pesakit doktor selalu mengabaikan proses relaksasi sebab dia kata asyik-asyik nak breathing exercise. Dia rasa macam benda tu tak berkesan, walhal ia sangat berkesan dan mampu. Okey, Ain berkongsi banyak. Okey, memang kena. Ni Umi Nazira. Okey, doktor sekejap. Kalau kata terputus ni, boleh ke kami bagi link lain untuk dia buat tengok macam ada soalan lagi tu.
Oh, okey. Yang ini soalan Umi Nazira. Assalamualaikum doktor. Pengalaman saya sendiri semasa bekerja, kawan saya keluar pejabat minta saya bawa dia keluar jalan-jalan sebab dia rasa tak tenteram. So dia kata okey. Dia dah kelar tangan. Okey. Sebab ada hati dengan dia. Okey. 7-8 tahun lepas. So macam mana keadaan kawan tu sekarang? Dah sihat ke? Okay, baguslah Umi Nazira sebagai memberi sokongan baik pada kawan. Okay, Nur Ain pula kata ada MDD tapi tak ada sokongan, keadaan semakin teruk. Okey, ubat pun dah macam-macam tapi rasa macam tak membantu. Okey, perjalanan pesakit yang mengalami gejala penyakit mental memang ambil masa nak cari the right medication, the right regime, tapi percayalah sebenarnya ubat-ubatan tu adalah sebahagian daripada usaha. So jadi maknanya untuk siapa tadi yang bertanya soalan Nur Ain, selain daripada effort you makan ubat dan jalani rawatan, sebenarnya ada cara-cara lain lagi, iaitu you start berkomunikasi dengan kawan-kawan. Kadang-kadang you rasa macam you tak ada kawan, tapi bila you boleh explore balik you punya sistem sokongan tu, kalau you pergi kerja you pergi dengan siapa, kalau you dekat tempat kerja you bersama dengan siapa, kalau you dekat ni you makan dengan siapa. Kan? Kita kata kita tak ada kawan, tapi bila kita explore balik, balik rumah you bercakap dengan siapa, you telefon siapa. Telefon mak. Kenapa you telefon mak? Memang macam ni contohlah, doktor tak katakan Nur Ain akan telefon mak ke, dan mungkin kita tak tahu siapa yang berada dalam sistem sokongan Ain, tapi pendek kata kita boleh cari siapa sistem sokongan kita. Kadang-kadang kita yang sendiri tak nak cari, tak bersedia untuk cari, sebab apa dua aktiviti yang kita lakukan, mesti ada seseorang yang melakukannya bersama-sama dengan kita, dan kita jadikan orang tu sebagai salah satu sistem kita untuk bantu kita menghadapi masalah lah. Jadi itu biological, psychosocial, dan jangan lupakan spiritual. Kadang-kadang kita rasa kita seorang, padahal sebenarnya dekat samping kita ni kita ada banyak yang membantu kita yang kita tak nampak. Kita ada Allah yang sentiasa bersama dengan kita, kan? Kadang-kadang kita rasa macam Allah tu tak ada, Tuhan tu tak ada, walhal Tuhan tu ada, sentiasa ada dekat dengan kita. Malaikat rakib lagi, malaikat atid lagi, memang akan sentiasa ikut kita ke mana-mana. So kita sebenarnya bukan seorang-seorang, kita ada ramai orang dekat kita. Kadang mungkin bukan orang lah dalam bentuk orang, mungkin dalam bentuk malaikat, dari segi Tuhan. So kadang-kadang kita rasa kita tak ada kawan nak mendengar masalah kita. That's why doktor cakap tadi, Befrienders, Miasa, MHA yang doktor sebut-sebut tadi tu, antara yang provide support system melalui rangkaian telefon. So you boleh call, you boleh ventilate, dan diorang akan hanya dengar saja. Kalau diorang boleh bantu, diorang akan try untuk link you ke tempat-tempat yang boleh memberikan bantuan. So jangan takut untuk orang kata hubungi. Kadang-kadang kita tak ada kawan, tak apalah. Memang sebelum ni klien-klien doktor pun kata, doktor saya tak tahu nak cakap dengan siapa. Semua kawan-kawan saya sibuk, tak ada dengar cakap saya. Call Befrienders, call ni. Kan? Paling teruk saya datang je lah hospital. Kalau belum masuk ward, kita masuk je dalam ward. Untuk rehat kat ward. Okay? So doktor rasa setakat itu saja. Ada lagi siapa nak tanya soalan ke? Okay ke? Zuraida? Syed? Okay ke? Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, kita boleh tamatkanlah sesi hari ni. Okay. Ada siapa lagi yang nak tanya? Betul. Ruang kena penuhkan waktu. So untuk siapa tadi, Nur Ain ya, walaupun you rasa you berseorangan, penuhkan hidup you dengan aktiviti yang membantu you untuk self development. Self care is important. Maknanya penjagaan diri sendiri. So pagi kita nak buat apa, tengah hari kita nak buat apa. So kita dah susun jadual atur hidup kita. So bila kita sibuk duduk ikut jadual tu, kita tak rasa pun macam kita seorang. Sebenarnya kita macam
dah fully occupied masa kita. Okay, nak mengaji pukul berapa, nak baca buku pukul berapa, nak tengok movie pukul berapa, nak masak pukul berapa, nak basuh kain, nak buat apa, semua kita dah susun aturkan hidup kita. Kadang-kadang kita rasa kita seorang sepi, kesunyi kan. Tapi bila kita dah susun atur hidup kita, jaga diri kita untuk kita punya penjagaan diri sendiri kan. So, insyaAllah kita tak akan rasa kita macam sorang-sorang sebab kita akan penuh dengan diri kita, dengan aktiviti kita. Okey, terima kasih doktor. Alright, itu saja. Segala yang baik daripada Allah, insyaAllah, dan yang buruk daripada diri saya sendiri. So, yang mana bermanfaat boleh dikongsikan dan mana yang buruk tu kita mohon organizer feedback balik pada saya lah. Okay? Alright. Terima kasih Doktor. Minta maaf sangat-sangat doktor atas masalah-masalah yang berlaku. Saya pun mengganggu doktor. Berwasik-wasik dengan doktor. Minta maaf doktor ya. Semua orang ada rezeki dia masing-masing, insyaAllah. Ya, kalau macam ambil masa ni, kalau ikutkan kita bayar consultation fees ke penceramah ke, kita tak minta tu semua, hanya doakan yang baik-baik. Rezeki kita tetap ada kat mana-mana pun. Itu sajalah yang saya nak cakap. Kalau kita berkorban untuk sesuatu, insyaAllah Allah tu Maha Adil, dia akan bagi sesuatu balik tapi dengan cara yang lain. Terima kasih doktor. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you, doktor. Doktor. Terima kasih Mbak.